Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan seperti yang dimaklumkan oleh Farihan tadi, kita nak bercerita tentang bagaimana Malaysia mengendalikan situasi pandemik COVID-19 ini dan sebelum ini pernah mendapat pujian ya bagaimana kita mengendalikan situasi ini dan pada masa sama apabila PKP dilanjutkan fasa ketiga ke fasa keempat kemudian sekarang ini PKPB masih ada keresahan dalam kalangan rakyat Malaysia tentang kelonggaran yang dilaksanakan dan diumumkan ini yang menimbulkan yang barangkali ada risiko untuk kembali mengangkat graf itu menjadi lebih membimbangkan. Jadi hari ini kita nak dapatkan penjelasan lebih lanjut daripada saudara Azmi Hassan. Beliau adalah geostrategis dan penganalisis politik tentang bagaimana Malaysia mengendalikan situasi pandemik COVID-19 ini berbanding negara luar dan contoh yang boleh kita bawakan ialah Jepun apabila kita memperlihatkan Hokkaido terpaksa ataupun berhadapan dengan gelombang baharu akibat membuka kembali ataupun menghentikan lockdown di tempat berkenaan. Saudara Azmi di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Kami cuba mendapatkan audio daripada saudara Azmi. Boleh dengar suara saya? Okey, kita di studio tidak berapa dengar. Kalau boleh kita cuba uruskan seketika audio saudara Azmi. Hello. Okey. Okey. Boleh dengar? Ya, Eddie, saya dengar, Eddie. Baik. Apa khabar? Baik, Eddie sini. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan Malaysia dah berada di dalam PKP fasa keempat dan hari ini bermulanya PKPB. Jadi barangkali sebagai permulaan, saudara Azmi boleh kongsikan tentang situasi bagaimana negara kita mengendalikan situasi ini? Ya, Eli, seperti kata Eli tadi, bukan sebenarnya kelonggaran, tetapi bersyarat. Tapi ramai yang dikatakan agak risau dengan PKPB yang baru ini. Yeah. Dan seperti kata Eli ini menggunakan contoh Hokkaido. Tapi cara kita menangani PKPB dengan Hokkaido yang membuka, melonggarkan PKP mereka adalah amat berbeza sekali. Bila Hokkaido melonggarkan PKP mereka, lockdown mereka, ianya bebas segala-galanya. Orang luar boleh masuk ke Hokkaido, orang luar boleh masuk ke Jepun. Tapi kita masih jaga tentang perkara daripada di sempadan itu. Jadi ini perbezaannya. Jadi tidak boleh dikatakan dianalogikan apa yang berlaku di Hokkaido, mereka telah isytiharkan darurat, akan berlaku di Malaysia pada hari ini. Tidak. Saya rasa apa yang kita laksanakan adalah berbeza saja. Cuma menarik bila Eli mengatakan bahawa seolah-olah rakyat Malaysia mengatakan kita dah bebas daripada wabak corona ini. Tapi sebenarnya virus itu tetap ada. Cuma seperti Eli mengatakan dan Nurul mengatakan bahawa kita perlu disiplinkan diri. Sebagaimana kita disiplinkan kita semasa PKP 4 minggu, 6 minggu lepas, Eli. Okey, Saudara Azmi, kita bercakap tentang usaha kerajaan untuk memberikan sedikit keupayaan ekonomi ya dengan mengadakan PKPB ini. Dan kalau boleh kita tidak mahu lagi membandingkan dengan Hokkaido dengan Jepun secara umumnya kerana apabila lockdown itu ditamatkan kemudian dibuka sempadan dan adanya kes dari luar ya kerana dibuka sempadan negara itu. Sekarang ni cabaran yang paling utama ialah self-regulation itu sendiri. Sejauh mana Saudara Azmi melihat rakyat Malaysia ini sama ada rakyat orang awam mahupun pengusaha ataupun pemilik premis perniagaan ini berupaya untuk mengikut SOP dengan ketat dalam situasi ini? Ya, betul, Eli. Eli mengatakan tadi ada 6-8 negara yang tidak mahu dikatakan mengikuti PKPB secara sepenuhnya. Jadi ini adalah, kita boleh tafsirkan bahawa setiap kerajaan negeri masih berwaspada lagi. Itu satu perkara yang baik, Eli. Dan juga bila tular di media sosial, mereka menunjukkan restoran itu dikatakan ramai orang berkumpul tanpa ada penjarakan sosial. Itu juga menunjukkan keprihatinan majoriti rakyat. Mereka risau. Jadi bagi saya untuk menjawab soalan Eli itu tadi, sebahagian besar rakyat dah sedar, mereka berkurung selama 45 hari umpamanya dalam PKP, mereka tahu kesan positif dari PKP. Cuma masalahnya, Eli, seperti yang dikatakan dulu tadi, segelintir masyarakat kita yang memikirkan virus sudah hilang. Sebab itu mereka dikatakan merasa bebas, sebebas-bebasnya. Tapi Eli, ini bukan saja berlaku di Malaysia, Eli. Ianya juga berlaku di negara yang maju seperti Amerika Syarikat semalam,
berkumpul seramai-ramainya, malah mereka berdemonstrasi. Jadi keadaan di Amerika Syarikat itu lebih buruk kalau nak dibandingkan dengan kita. Bagi saya mempunyai harapan yang tinggi. Saya mempunyai keyakinan, Eli, bahawa rakyat kita boleh disiplinkan diri bagaimana mereka disiplinkan 45 hari lepas tadi. Okey, kita bercakap tentang kerugian 2.4 bilion sehari dalam tempoh PKP ini. Jadi sejauh mana signifikannya PKPB ini dapat membantu ekonomi negara? Barangkali ada pandangan tersendiri, Saudara Azmi? Bagi saya salah satu sebab kenapa bersyarat itu dikenakan adalah untuk merancangkan ekonomi negara. Dan juga bukan saja dari segi ekonomi tapi dari segi kehidupan kita. Kita mahu menjalani kehidupan yang biasa. Tapi yang paling penting bila diletakkan ungkapan bersyarat itu adalah ada SOP yang perlu kita ikuti. Dan dalam hal ini majikan-majikan pihak swasta mereka mengatakan hari ini mereka belum bersedia lagi. Mungkin menunggu 4-5 hari lagi ataupun 12 bulan baru mereka mahu membukanya. Ini yang menunjukkan adalah bahawa mereka berwaspada. Dan tujuan utamanya betul tadi. Untuk dikatakan ekonomi kita setiap hari kita kerajaan hilang pendapatan 2 bilion lebih. Maka untuk kita kembali kepada kehidupan biasa, seelok-eloknya kita bermula daripada awal lagi. Kalau kita tunggu lagi lama, lagi teruk. Jadi dalam hal ini, ianya adalah untuk merancangkan ekonomi supaya kita boleh kembali kepada kehidupan biasa tetapi dalam keadaan yang paling berwaspada. Ya. Saudara Azmi, seperti yang disebutkan, sesetengah negeri tidak mahu meneruskan PKPB ini. Jadi adakah ini akan memperlihatkan kesan yang menyaksikan barangkali orang awam merentas negeri untuk ke tempat yang menjalankan PKPB sebab ialah resah 40 hari lebih berada di rumah ni kan, mahu bergerak dan sebagainya, ataupun ini tidak akan memperlihatkan sebarang kesan? Eli, bukan tidak mahu melaksanakan PKPB, Eli. Tetapi mereka mahu seperti Eli katakan tadi adalah ada yang belakang tu diubah tuai. PKPBD. Setiap negeri mempunyai skenario-nya sendiri. Ada masalahnya sendiri. Jadi bagi saya melihat ini adalah keputusan yang baik. Bukan bermaksud keputusan kerajaan negeri menongkah kerajaan persekutuan. Tidak. Kerana apa yang mereka nak ubah sesuaikan adalah supaya ianya dikatakan sesuai dengan keadaan negeri, keadaan rakyat tersebut. Apa yang berlaku di Selangor, apa yang berlaku di Sarawak, Kedah dan Perlis umpamanya adalah berbeza. Jadi mereka mahu ubah sesuaikan. Jadi ini dikatakan satu peningkatan pengetahuan yang amat baik sekali dan rakyat setiap negeri itu dikatakan menerimanya. Cuma harapannya seperti kata Eli tadi tak ada berlaku rentasan negeri. Tapi isunya adalah Eli merentas negeri itu masih berkuat kuasa. Jadi sepatutnya tak berlaku. Cuma kemungkinan yang dekat-dekat sempadan itu mungkin menjadi satu masalah. Jadi bagi saya ini adalah satu keadaan yang baik bagi Malaysia. Berbeza dengan jiran-jiran kita yang mereka melihat kadang-kadang mereka kagum dengan rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Korea atau Taiwan yang dikatakan mempunyai disiplin. Bagi saya, rakyat kita juga mempunyai disiplin. Kita merujuk kepada negeri-negeri yang sebelah menyebelah seperti ataupun kawasan di Lembah Kelang Selangor dan juga Kuala Lumpur kan, yang mengambil pendekatan berbeza ni, Saudara Azmi. Okey, sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia dalam sentiasa barangkali cenderung untuk buat perbandingan Malaysia dengan negara lain. Apa yang boleh dikatakan kepada mereka? Kalau nak perbandingkan, kita ambil Singapura lah, jangan ambil Hokkaido. Singapura sekarang bergelut kerana mereka tidak dikatakan melaksanakan PKP ala Malaysia. Jadi harapan saya pengajaran daripada PKP ala Malaysia itu dapat mengajar kita mengambil iktibar dan disiplinkan diri. Boleh keluar bila ada keperluan, tapi utamakan penjarakan sosial, utamakan kesihatan diri sendiri, kebersihan umpamanya. Jadi ini dikatakan apa yang dikatakan satu norma yang baru. Jadi itu harapan saya bahawa kita teruskan kehidupan, kita terima cabaran virus itu yang sentiasa ada, tapi kita lawan. Maknanya kalau kita yang bukan jaga kita, siapa lagi nak jaga kita? Jadi saya pasti kita akan menang. Ya, nasihat yang baik. Saudara Azmi, terima kasih banyak-banyak. Selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih, Edi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Azmi Hassan, geostrategis dan juga penganalisis politik yang tidak asing lagi, memberikan pandangan buah fikiran terhadap situasi Malaysia mengendalikan pandemik COVID-19 ini. Jadi, ialah pastinya dengan maklumat yang sedia ada ini, banyak perbandingan kita akan lakukan, banyak perkongsian keresahan dan sebagainya. Apapun, dapatkan maklumat yang sahih dan pastikan kita lihat bagaimana dan mengambil maklum bagaimana kita harus mendisiplinkan diri dalam berhadapan dengan situasi ini, terutamanya dalam PKPB ini di kawasan ataupun di daerah tertentu.